Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sambung dengan ayat 21 Al-Baqarah. Bahagian 1 kita dah buat Jumaat lepas. Jadi saya sambung balik ya. Tadabbur untuk ayat ni, di mana kita buat separate presentation. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan ayat 214 ni, tapi kita sebagai refresher balik, kita tengok terjemahan dia, bahawa soalan yang ditimbulkan pada kita, yang Allah tanya balik pada kita, apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang padamu sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta dikoncangkan dengan macam-macam dugaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dan dalam terjemahan bahasa Inggeris, do you think you will be admitted into paradise without being tested like those before you? They were afflicted with suffering and adversity and were so violently shaken that even the messenger and the believers cried out, when will Allah's help come? Indeed, Allah's help is always near. Jadi saya nak beri perhatian kepada ungkapan yang di mana ungkapan yang menunjukkan ya, apakah yaqula rasulu wallazina amanu ma'ahu. Jadi ungkapan yang wallazina amanu ma'ahu. Jadi sehinggalah berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama. Kalau kita nak ambil dalam jangka impact yang lebih mendalam lagi ya, maksudnya kita nak soal, kita nak tanya, siapakah orang-orang yang beriman bersama Rasulullah? Siapakah mereka? Jadi kalau ikut konteks dalam ayat ni, konteks sejarah, kita tahu masa time ni di mana Rasulullah dan orang sahabat-sahabat dia yang bersama masa tu, sebab ini surah Madani. Jadi kita fikir masa time tu masa perang Uhud lah ya, di mana mereka diterima macam-macam dugaan. Dan sebelum tu juga, selepas Uhud, sebelum Uhud, masa dekat Mekah pun mereka dah biasa sangat ya dengan berbagai dugaan yang timpa pada mereka. Tapi kalau kita nak cuba nak ambil konteks orang-orang yang beriman pada zaman-zaman yang sekarang ni, jadi maksudnya, katalah adakah ada orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah. Jadi kata kita dapati kita ni boleh saya minta maaf ya, ada bunyi jadi sorry ya. Can somebody, sebab saya dah hilang, saya dah hilang yang Zoom punya ni. You all dapat dengar tak saya? Can you all hear me? Sebab saya dah tak dapat, saya lose. Saya tak dapat dengar, saya tak dapat tengok list. Dapat dengar tak? Can you all hear me? Dapat. Dapat. Okay, just to be sure ya, kalau siapa-siapa tak bercakap, just mutekan the microphone ya. Okay. So sekarang kita pergi ya. Okay. Jadi soalan yang kita nak tanya ialah siapakah yang bersama dengan Rasulullah masa time tu? Ya. Jadi adakah kalau kita nak cuba nak memberi pandangan, mengambil perspektif bahawa orang-orang yang zaman sekarang pun mungkin mereka bersama Rasulullah, bukan secara literal, tapi daripada secara situasi yang mencabar yang timpa pada diri mereka apabila mereka nak berusaha berjuang dalam projek-projek fisabilillah. Ya, jadi masuk kadang-kadang kita rasa kita pun timpa dugaan apabila kita nak membuat kerja-kerja amal. Ya, jadi kadang-kadang mungkin kita ni juga orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah sehingga kita tanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ya, jadi kita diingatkan bahawa sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya, amat dekat. Jadi kalau kita nak pergi konteks pada Ali Imran ya, pada chapter Ali Imran sama juga.
yang di mana terjemahannya, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Padahal belum lagi nyata kepada Allah terbuktinya orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang sabar, ya, yang tabah dan cakal hati dalam perjuangan. Jadi dekat sini, do you think you will enter paradise without Allah proving maksudnya buktikan, which of you, ya, di mana antara kamu betul-betul berjuang dalam fisabilillah dan bersabar dalam mengerjakan kerja-kerja fisabilillah. Jadi ini dalam konteks, kalau ayat ni, kalau konteks ni perang Uhud, ya, dan dalam ni konteks dia actual perjuangan, actual peperangan dalam surah Ali Imran. Jadi kita dah cover, ya, yang sebelum ni kita diingatkan dalam surah Al-Balad, yang bahawa kita ni dilahirkan dalam keadaan, dalam keadaan susah, dalam keadaan di mana sehingga bayi pun dia kena mengambil nafas. Untuk nak mengambil nafas pertama pun dia terpaksa teriak. Dia terpaksa teriak. Jadi evolusi manusia daripada bayi hingga ke jadi tua, dia memang banyak cabaran, dugaan, rintangan yang dia lalui. Tapi semua ni ada asbab. Jadi asbab kita bagi contoh, kita tengok proses evolusi, ya, maksudnya the human growth, progres manusia, evolusi manusia. Jadi untuk menjadi benda yang kecil, untuk menjadi orang yang berkuasa. Jadi kalau kita tengok contoh, ya, contoh rama-rama, kita dah cover dah, discuss dah, daripada ulat bulu tu dia nak menjadi rama-rama, ya. Dekat sini ialah the monarch butterfly. Jadi dia proses dia ada banyak-banyak, dia punya fasa dia. Dan kita dalam proses tu, kita dah diberitahu bahawa kalau kita nampak rama-rama tu, dia cuba nak keluar daripada kristalis dia, kokon dia, kita tak boleh bantu dia. Dia kena sendiri berjuang, dia kena sendiri struggle, kerana dengan perjuangan dia tu, dengan struggle tu, barulah kepak dia tu kuat. Kalau kita cuba bantu nak keluarkan, kepak dia jadi lemah. Dia tak boleh terbang jauh. Jadi monarch butterfly kita dah tahu bahawa mereka boleh membuat migration, ya, beribu-ribu batu seperti burung. Yang mereka boleh travel daripada Mexico semua sampai dekat Amerika Utara. Kalau kita nampak perjalanan mereka, boleh tengok video YouTube, ya, migration mereka. Begitu menakjubkan, ya, begitu ajaib untuk pada kita yang memandang kebesaran Allah, di mana alam semesta, nature, boleh mengajar kita yang bahawa ini adalah sunatullah, ya, lumrah kehidupan, pedoman yang kita kena ikut. Jadi di mana kalau kita timpanya apa-apa berlaku musibah, kita tak patut terus putus asa. Sebab kita kena tak soal diri kita. Adam dicipta di syurga. Bani Adam dilahirkan di bumi. Jadi masa proses kita nak kembali balik ke syurga tu, ya, ke syurga tu, dia memang ada banyak rintangan. Jadi nombor satu, kita kena ingat balik bahawa Bani Adam diberi amanah dan tanggungjawab sebagai khalifah di bumi. Dan kita ni diberi potensi jasmani, ya, physical quotient. Kita dapat potensi rohani, spiritual quotient. Kita mendapat akal, IQ, IQ. Kita punya kepandaian, kecerdikan. Dan kita juga diberi QOL, ya, EQ, emotional quotient, hati. Dan bayan, kebolehan kita untuk berbicara antara sesama sendiri dan juga berbicara pada alam lain. Ya, untuk cara kita berbicara untuk pada alam yang selain pada alam manusia ni. Jadi semua kebolehan tu, potensi tu dah diberi pada Allah pada Bani Adam. Sebab tanggungjawab kita untuk menjadi khalifah di bumi, kita diberi amanah. Tapi macam mana kita nak merelasikan potensi? Sebab potensi hanya potensi. Macam kita cakap potential energy, kan? Dia hanya potential. Potensial seseorang tu, kita nampak seseorang tu IQ dia tinggi, kita nampak potensi dia. Tapi tak semestinya seorang tu mendapat potensi, dia dapat merelasikan potensi dia tu. Ada banyak kes kita nampak akan potensial, banyak orang bakatnya, dia ni macam berbakat. Kita nampak seseorang kanak-kanak tu, dia begitu berbakat, dia begitu tinggi potensi sampai harapan mak bapak dia pada anak tu. Tapi bila dia dah besar, kita tak nampak potensi itu menjadi kenyataan. Jadi kenapa? Jadi salah satu yang kita tengok daripada segi yang rama-rama ni,
Kadang-kadang salah mak bapak, dia terlalu memberi semua. Dia tak nak mengajar anak dia macam mana nak berdikari, macam mana nak berjuang sendiri, macam mana untuk mendapat matlamat yang tinggi, dan dia berdisiplin untuk nak mengejar matlamat dia tu. Jadi akhirnya dia akan cuba, mak bapak tu dia akan cuba pecahkan kristal itu supaya tak nak bagi susah anak. Dia tak nak menyusahkan anak dia. Mak bapak nenek yang tua-tua tu, tok nenek yang tua-tua tak apa, boleh susahkan. Tapi anak tu tak nak langsung susahkan. Sampai macam tu. Tak boleh teriak sikit pun. Dia mesti dia terus nak bagi apa yang diminta oleh anak tu. Jadi apa yang berlaku? Akhirnya kepak dia tu, dia tak develop. Dia punya wing tu dia tak develop. Jadi bila dia mencapai apa-apa cabaran, dia cepat putus asa. Dia give up. Dia nak cari benda yang senang. Maksudnya the path of least resistance. Maksudnya apa-apa jalan di mana tidak ada apa-apa rintangan. Jadi kita tahu kan, ada hanya satu je jalan yang tak ada rintangan tu, ialah downhill. Kalau kita turun bukit, memanglah tak ada rintangan. Tapi kita akan jatuh kita punya darjat, kita akan jatuh potensi kita tu tidak dapat. Kita tak dapat temui apa-apa matlamat. Kerja kita adalah untuk nak menaik bukit. Jadi dalam kita nak menaik bukit, menaik gunung tu, dia memang ada banyak rintangan. Kalau tak nak rintangan, kita turun, jatuh, dia akan turun sampai di tempat yang paling bawah, posisi yang paling bawah. Jadi benda ini untuk nak merelasikan potensi yang diberi pada Bani Adam. Dan satu, Allah dah berjanji dalam surah Al-Baqarah pada Adam yang bahawa Bani Adam akan mendapat petunjuk, hidayah. Pada mereka yang nak menerima petunjuk itu. Ini suka hati kita. Kita nak terima ke kita nak tolak? Lepas tu kita diberi pendidikan. Peluang untuk mendapat macam-macam pendidikan lah. Tak kisah pendidikan tu. Lepas tu kita diberi pengajaran. Dan kita, itu saja tak cukup. Sebab kalau kita belajar pun, kita ada exam kan, ada test kan. Kita ada exam yang kita kena ambil yang untuk supaya kita betul-betul tahu, supaya sistem tu tahu bahawa betul tak kita dapat pelajaran, kita dapat ilmu yang patut sampai pada kita. Jadi memang ada exam pun, memang ada periksa. Jadi kita dapat dugaan dan cubaan. Tapi bila Allah periksa kita, Allah mungkin turun musibah. Satu benda yang challenging dah kita nak cakap. Benda tu dia challenging. Jadi bukannya sebab nak menyusahkan kita. Sebab dia untuk membina keupayaan Bani Adam. Nombor satu, untuk mendapat memikul tanggungjawab, dapat. Dia boleh memikul tanggungjawab. Tapi nombor dua yang lebih penting. Ini EQ. Dia sanggup. Dia sabar. Dia sanggup memikul tanggungjawab. Maksudnya dia itu ada takdir sebagai seorang khalifah yang beriman dan berakhlak. Jadi selagi tanggungjawab ni, kalau dia tak boleh diajar, dididik jadi kadang-kadang kita tengok ramai umat, dia mensia-siakan potensi dia. Walaupun peluang diberi pada mereka, dan itu adalah satu tragedi cerita manusia. Satu tragedi yang berlakunya dah jadi sejarah, di mana tamadun yang dulu tu naik, dia jatuh. Kenapa? Sebab jatuh tu bukan sebab seorang. Dia sebab apa yang berlaku pada seseorang tu, dia diulangi pada orang-orang yang lain, beratus orang, sehingga satu umat, satu masyarakat, dia jatuh tunduk menjadi golongan mangsa, the victim class, seperti yang kita tunjuk contoh yang diberi pada Bani Israel. Masih lagi, walaupun dah diselamatkan daripada Fir'aun, dah Nabi Musa dan Allah dengan macam-macam mukjizat diturunkan, pertolongan diberi pada Bani Israel, dan lepas daripada kehambaan, minda kehambaan tu masih mereka bawa walaupun sudah diselamatkan. Sehingga satu generasi, kita belum lagi kita nak pergi pada generasi yang selepas Bani Israel, selepas umat Nabi Musa tu, sehingga satu generasi tu mereka ni semua kena mati. Maksudnya 40 tahun mereka tak dapat nak mengejar apa, tak dapat mendapat apa-apa benda yang kita boleh cakap kejayaan. Sebab minda mereka seperti minda seorang hamba.
the victim class. Dan kita nampak juga sampai sekarang ni. Masih lagi katalah golongan, katalah contohnya di African American, dekat di African, dekat Europe semua tu. Masih lagi nak mengungkit pasal isu hamba, yang keturunan mereka tu hamba. Tak tahu berapa generasi nak mengungkit. Jadi apakah mereka yang generasi baru tu tidak terdaya sehingga dia nak berpegang sangat pada imej kehambaan tu. Jadi sampai bila mereka tak dapat nak merelasikan potensi yang Allah bagi pada mereka. Tiap-tiap orang tu Allah bagi, unik. Tiap-tiap orang tu dia ada masa depan dia yang Allah dah janji pada Bani Adam. Jadi proses evolusi dari status ulat bulu ke status rama-rama yang cantik bukan mudah. Evolusi dari arang dari status arang coal untuk menjadi berian dalam bumi melibatkan suhu dan tekanan yang tinggi dan lama supaya atom karbon 6 tu disusun dengan soft sulfur, soft yang rapi dan berdisiplin. Belian adalah bahan yang paling kuat di dunia. Beza sifatnya dari arang, walaupun atomnya masih sama, karbon. Jadi nampak tu. Jadi tujuan kita adalah untuk nak menjadi belian. Itulah cara alam semesta mengajar kita. Satu pengajaran untuk kita ambil iktibar, supaya kita itu satu pedoman. Jadi nombor satu, Bani Adam, kita kena bermula macam ni. Kita kena ada ulu al-himah. Jadi ulu al-himah maksudnya aspirasi yang tinggi. Maksudnya kita ada aspirasi, maksudnya bayangkan aspirasi kita tu hanya nak kenyang, hanya nak berhiburan, nak tengok Netflix, hanya untuk kita nak berjumpa kawan, nak mendapat follower. Sekarang ni kita ada isu sekarang ni, bila the social media, culture social media dalam Instagram, dalam Twitter, tujuan matlamat hidup je nak mendapat follower, mendapat yang paling banyak, bersaing untuk mendapat follower paling banyak, bersaing untuk mendapat likes, like maksudnya I like the posting, sehingga mereka sanggup membuat benda-benda yang keji, benda-benda yang pelik, benda-benda yang berbahaya, yang memberi banyak mudarat. Itu ialah aspirasi mereka. Itu adalah himah yang buruk. Dia ada dua. Satu ialah himah yang baik, satu adalah himah yang buruk. Maksudnya yang lagi satu tu kita panggil sufur, rendah. Aspirasi yang buruk. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi kita nak aspirasi yang tinggi. Jadi kalau tanpa aspirasi dan tanpa ulu al-himah ni, jadi macam mana kita nak bina satu masyarakat yang boleh melalui evolusi untuk menjadi tamadun yang unggul. Jadi sekarang kita hidup dalam keadaan yang mencabar, dalam era yang mencabar. Jadi sebab tu yang Allah nak memberi pada kita ulul al-himah. Ulul al-himah nombor satu, Allah dah cakap yang tempat kita di syurga. Dan lagi satu ulul al-himah yang diberi oleh Allah pada Bani Adam untuk kita menjadi seorang al-khalifah. Al-khalifah. Jadi dua benda yang kita kena ada untuk mencapai. Satu ialah ilmu. Kita kena ada ilmu. Dan satu kita kena ada iradah. Iradah motivasi. Desire, iradah. Jadi itu yang saya suka, anak saya suka menjadi murid. Murid adalah seorang yang beriradah. Dia ada motivasi yang tinggi untuk mencapai sesuatu. Dan bila orang tu dia beriradah, satu dia ada himah, dia dapat himah, dia ada cita tinggi, tapi dia juga ada iradah, maksudnya motivasi ataupun desire. Jadi kalau ada dua benda ni, baru dia dapat sanggup memikul kesusahan, rintangan, musibah yang timpa pada diri dia. Kalau tanpa iradah, the internal motivation, the drive, the internal drive, initiative. Jadi kalau setengah orang tu dia hanya ada ilmu tapi dia tak ada iradah. Ilmu dia pandai. Jadi kita bagi contoh lah banyak kan. Kita dah tengok lah kes kan. Mungkin dia tak minat jadi doktor tapi dia ada ilmu sebagai seorang doktor. Ilmu perubatan. Tetapi dia tak jadi doktor sebab dia tak ada berminat. Dia tak ada desire untuk jadi doktor. Dan kita nampak lah banyak kan contoh-contoh kan. Jadi kalau tanpa kita ada ilmu tapi tanpa
ilmu tu kita tak ada iradah tu, ya, kita tak ada niat untuk nak betul-betul mengejar ilmu dan melalui apa-apa dugaan peperiksaan, ya, yang kita lalui untuk menguatkan ilmu kita tu, dan kita akan jadi lemah lah. Jadi bila dah lemah tu habislah. Jadi hanya dengan ilmu kita dapat membezakan kebatilan dan kebenaran. Dan kita hanya boleh nak mengejar kebenaran. Ya? Jadi ilmu tu penting dan iradah tu penting. Dan jadi ini salah satu proses untuk kita daripada arang tu nak menjadi satu belian contohnya. Lepas tu yang kita tak nak tu ialah matlamat yang tinggi, tetapi matlamat yang tinggi tu ialah matlamat yang buruk. Tak guna juga. Jadi mungkin kita panggil benda yang buruk. Ya. Jadi kita kena, kita tak nak lah, saya tak payah nak go through, dia benda simple dia ini sebahagian hakikat untuk kita membina diri, ya. Jadi apa-apa penghujung semua pengejaran hidup kita terletak di akhirat. Tetapi jalan menujunya terletak di dunia, bukan ke akhirat. Sebab tu Adam dibuang, ya, untuk menjadi khalifah di bumi. Macam mana kalau kita tidak ada di bumi? Jadi salah satu benda yang memang kita takut juga adalah banyak ada unsur-unsur di mana kita menolak, kita tarik diri daripada dunia ni. Jadi dia tak nak mengejar, dia tak nak sanggup nak menghadap apa-apa cubaan. Jadi kerja dia seronok duduk kat masjid, pergi dekat gua, bertapa kat situ sebab dia itu je dia nak fokus. Nak bertapa. Dia tak nak mengejar apa-apa. Sebab dia cakap, saya nak bahagian saya, habuan saya hanya di akhirat. Tapi itu sebab dia dah give up lah, berputus asa. Kalau semua orang berfikir macam tu, jadi apa jadi pada masyarakat umat Nabi Muhammad? Dan kita diingatkan masa dalam UIA, one profesor dekat UIA, dan this one from Indonesia lah, very excellent, dia balik Islam. Dulu dia Kristian, dia masuk Islam tapi dia jadi pakar ekonomi Islam, ya. Dia set up all the bank-bank Islam. Jadi dia cakap yang salah satu misconception umat Islam ialah dia ingat fardu kifayah tu hanya daripada segi tanggungjawab untuk mengurus jenazah, benda-benda yang berkaitan dengan masjid. Katalah orang, kalau fardu kifayah, katalah bank Islam, bukan fardu kifayah. Jadi macam mana kita nak membuat perbankan secara halal? Macam mana kita nak menghapuskan riba? Kalau orang tak menganggap bahawa pengajian finance, bank ni, banking and katalah financing studies, ya, siapa yang nak buat? Kalau itu bukan fardu kifayah. Katalah macam kita contohnya, kalau kita nak bersedekah beras, katalah contoh nak sebagai hadiah, mesti ada orang yang menanam beras tu kan, yang menghasilkan beras tu. Jadi adakah petani yang menanam beras tu, itu fardu kifayah yang dia buat tu? Tak semua orang ada keupayaan untuk nak menanam beras. Saya tak berhenti. Kalau somebody bagi saya benih beras, bagi tanah, sawah, lepas tu pergi tanam. Saya memang tak ada keupayaan ataupun berminatlah, saya tak ada iradah, saya tak berminat pun tak menanam beras. Tapi untuk mereka segolongan orang petani, ya, yang ada sawah-sawah, itu adalah satu fardu untuk dia, fardu kifayah untuk dia. Kalau dia tak tanam beras, semua nak kerja kerajaan, semua nak kerja pegawai, kita nak makan apa? Sama juga yang terangkan orang yang menyembelih ayam tu, yang untuk mendapat halal tu kan, nak mendapat halal tu. Jadi setiap kerja di dunia ni adalah satu cubaan, adalah satu benda yang penuh rintangan. Kalau tak ada siapa nak buat, jadi umat Islam tu boleh jatuh. Sebab ini adalah semua kerja-kerja tanggungjawab khalifah. Khalifah di bumi ini. Jadi banyak orang ingat hanya mengejar benda yang di akhirat tu. Jadi tak nak melalui apa-apa dugaan yang Allah nak turun, tak apa. Kita siang-siang kita give up harta kita. Siang-siang kita jadi miskin. Maksudnya dia tak nak melawan tu. Sebab takut dia dapat cubaan. Kalau dia ada harta tu hangus. Kalau dia sihat, takut dia jatuh sakit. Jadi dia takut. Dengan ketakutan musibah tu, dia lari. Dia menyorok. Sebab dengan fikiran, tak apa, saya hanya tunggu habuan saja kat dulu di akhirat.
Jadi dia menolak dunia tu. Ada banyak yang ajaran-ajaran seperti inilah. Ada orang, kita panggil orang ni ascetic, ya, ascetic. Saya tak tahu pronunciation ni saya correct tak. Ascetic tu dia menolak semua apa-apa dunia. Untuk dia dunia tu semua tak betul. Dunia tu hanya bawa keburukan, tidak bawa kebaikan. Jadi kalau gitu dia tidak menjadi, dia dah gagal untuk menjadi al-khalifah. Menjadi al-khalifah. Dan kita diingatkan dekat sini, ya, surah Al-Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi, ya. Jadi berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan apa maksud jihad kat sini? Kalau bahasa itu yang lebih tepat, dia struggle. Dia struggle. Dan struggle tu adalah kerana Allah. Ya, dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Agama bapa kita lah, bapa kamu Nabi Ibrahim. Dia menamakan kamu, dia cakap sini cakap orang-orang Islam, tapi sebenarnya he has chosen you and did not impose any hardship on you in the religion, the faith of your father Ibrahim. And Allah yang menamakan kita Muslim. Ya, and he named you as Muslim. Jadi dekat sini maksudnya millata abikum. Millata tu agama lah. Abikum ialah bapa kamu, Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Jadi yang huwa tu kita tak tahu adakah dia merujuk pada Nabi Ibrahim. Ibrahim menamakan agama tu, orang yang mengikut agama dia, millata dia tu sebagai Muslim. Adakah Allah yang memanggil kita Muslim? Jadi nampaknya perkataan dia ialah muslimin min qablu, ya, wa fi hadza liyakuna rasul syahid, ada rasul sebagai syahid, sebagai witness ni. Jadi bayangkan kita ni suka sangat, saya ni follow Naqshbandi, saya ni seorang sufi. Ada tak perkataan sufi dalam ayat Al-Quran? Jadi sekarang ni kita rasa seronok tak dengan memberi label selain pada Muslim. Macam seanggaplah kita anggap kalau Muslim tu, mukmin tu macam benda yang rendah, status yang rendah. Sedangkan Allah memanggil kita Muslim. Jadi dalam Muslim tu dia adalah tanggungjawab, ujian-ujian untuk membuktikan kita ini betul-betul ke Muslim. Macam ada kes ni, baru ni yang dia nak keluar dari Islam, dia masuk Islam, dia kahwin dengan orang Islam, lepas tu perkahwinan tu tak jadi. Jadi sekarang usaha dia kat mahkamah untuk keluar daripada Islam. Dulu dia Kristian. Jadi maksudnya dia masuk Islam tu hanya sebagai administrative issue. Jadi sekarang, jadi bila dah tak jadi husband tu, tak jadi perkahwinan tu tak jadi, terus tak jadi Muslim. Jadi maksudnya Muslim pun dia ada, dia punya dugaan dia untuk membuktikan adakah kita benar-benar Muslim. Bukan hanya daripada segi kaul, daripada segi lidah, daripada segi IC, daripada segi kita isi borang, daripada isu yang kita ni dekat pejabat agama, nama kita ni nama seorang Islam. Kita ni seorang Muslim. Bukan. Allah yang memanggil kita Muslim. Bukan kita boleh cakap kita ni Muslim. Tapi Allah yang memanggil kita Muslim. Selepas berlakunya. Jadi berlakunya dugaan. Jadi setiap label yang kita nak panggil, ada ujian dia. Bukan hanya cukup bagi kalimah syahadat, lepas tu kita cakap kita percaya pada Allah, kita percaya pada malaikat, kita percaya pada kitab, tapi bila ujian tu turun untuk menguji keimanan kita, terus benda tu hangus. Dah tak beriman dah. Ada banyak kes kita nampak dekat sini. Jadi na'udzubillah, janganlah kita timpa musibah kita tanggung-tanggung. Ingat ya doa 286 tu. Jadi itu nombor satu. Dan lepas tu dugaan di dunia sebelum syurga, ya. Jadi saya suka sangat ayat ni, ya, Ali Imran, kat Ali Imran 139. Jadi dekat saya letakkan dalam bahasa Inggeris sebab bahasa Inggeris saya rasa lebih ni. Jadi jadi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. So lose not heart, nor fall into despair. For you must get mastery if you are truly mu'min, if you are true in faith. Oleh itu, janganlah kamu berputus asa dan janganlah kamu berduka cita kerana kamu harus mencapai penguasaan jika kamu benar-benar mukmin. Jadi seorang mukmin itu adalah mereka yang ada keupayaan, capable. Dia ada mastery, dia ada personal mastery.
seorang mukmin, seorang Muslim, bukti-bukti yang dia tu mengikut rukun Islam dan dia mau buat ibadah semua. Tetapi seorang mukmin. Jadi Allah dah memberi macam pujuk kita. Janganlah kamu bersedih. Ya? Janganlah kamu putus asa. Janganlah kamu bersedih. Sebab kamu perlu mendapat penguasaan, mastery. Kalau kamu betul-betul seorang mukmin. Jadi sebab kita nak jadi belian. Kita tak nak jadi ulat bulu, kita nak jadi ramu-ramu yang boleh terbang jauh. Jadi ramu-ramu tu dia ada satu mastery. Ulat bulu dia tak boleh terbang. Ramu-ramu tu ada mastery, dia boleh terbang. Kita pun tak boleh terbang. Tapi ramu-ramu tu dia boleh terbang. Sebab dia ada sayap. Jadi Allah macam seakan metafor nak memberi sayap pada kita supaya kita dapat pergi jauh. Supaya kita dapat naik, dan bila kita dapat dalam keadaan naik atas tu, kita nampak macam-macam. Yang ni, macam kita sebagai seorang the eagle kan, burung elang, dia dapat terbang. Dan bila dia terbang, bukan dia dikuasai oleh burung-burung lain, dia yang menguasai langit tu. Dia yang menguasai langit. Burung-burung lain lari daripada dia. Binatang-binatang dekat bumi lari takut dengan burung elang tu, takut jadi makanan, takut diburu. Jadi kita ni, hala tuju manusia adalah untuk menjadi satu, mendapat personal mastery. Malangnya banyak umat Islam dia give up. Bila dapat sikit, luka sikit, dia menangis. Bila ni sikit, dia macam ni. Semua give up. Jadi mereka nak dapat instant success. Instant. Semua instant. Macam kopi instant tak sedap kan, macam kopi yang kita brew. Apa-apa yang instant memang tak sedap dalam makanan pun. Jadi memang benda ni sekarang ni, inilah dugaan yang face by the Muslim. Okey, sekarang ni surah Ali Imran. Ini dalam konteks perang ya. Kadang-kadang yang ayat ni diturunkan masa perang Uhud. Tetapi juga kalau kita nak applykan yang bahawa bila kita melalui musibah di dunia sehingga kita menangis, sehingga kita luka tu mungkin tak kat badan. Luka tu mungkin dekat hati kita, orang tak nampak. Luka tu mungkin jatuh pada minda kita. Mungkin pada account kita, mungkin pada kerohanian kita. Bukan hanya daripada segi fizikal ya. Jadi surah Ali Imran dekat sini ya. If a wound have touched you, be sure a similar wound have touched the others. Jika kelukaan ya, telah kecederaan, telah menyentuh anda, pastikan yang bahawa luka yang serupa telah menyentuh orang lain juga. Jadi such days of varying fortune, hari-hari yang demikian, yang berlainan yang demikian itu kami berikan kepada manusia, dan manusia secara bergila-gila. Satu hari kita senang, satu hari orang susah. Jadi jangan yang orang yang susah tu dia nampak orang yang senang, oh untungnya orang yang senang. Jadi orang yang susah tu rasa macam dia tu terkilan. Dia bersedih sebab dia terkilan, macam dia tu jadi mangsa. Sebab dia bandingkan diri dia dengan orang yang senang. Tapi sebenarnya Allah akan menguji setiap golongan manusia. Bergila-gila. Dan that Allah may know those who believe. Bukannya Allah tak tahu. Maksudnya Allah nak revealkan, nak buktikan Jadi supaya Allah mengetahui orang-orang yang betul-betul beriman. Supaya dia mengambil dari kalangan kamu orang-orang yang syuhada, yang menyaksikan kebenaran. Dan Allah memang tak suka orang yang zalim. Ya? Wallahu la yuhibbuz zalimin. Jadi daripada sini, actually 2-3 ayat ni actually really comforted I. Masa time tu saya dapat betul-betul dugaan lah tahun 1989. Masa tahun 1989. Masa tu memang dugaan yang besar. Jadi saya rasa masa time tu lah, saya rasa macam nak give up. Jadi bila saya buka Al-Quran terus dapat ayat macam ni. Ya, jadi ayat seperti macam ni. Jadi saya rasa macam Allah bercakap pada kita. Macam Allah memujuk kita. Ya, jadi kita rasa daripada situ kita dapat kekuatan untuk mengharungi apa dugangan yang tiba pada kita. Sebab kita tahu itu datang daripada Allah. Yang kita rasa takut terkilan sebab kita buat silap. Oh, kita buat silap. Kalaulah saya tak buat kesilapan ni, tak adalah dugaan yang berlaku pada ni. Kalaulah saya buat macam ni, tak adalah benda yang buruk jatuh pada ni. Kadang-kadang kita tak boleh cakap macam tu. Kadang-kadang kita boleh cakap benda itu sudah ditakdirkan. Dan kadang-kadang apa yang kita buat pun, kadang-kadang dia tak ada dapat hasil. Sebab itu kadar itu sudah ditentukan oleh Allah. Sebab ada sebab. Bukan sebab nak menyusahkan kita. Sebenarnya nak
nak menaikkan darjat kita, Bani Adam tu. Ya, menaikkan darjat kita. Jadi dekat sini surah Ali Imran juga ya. Waliyumahhisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin, dan agar supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman ya, dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Sebab orang yang kafir ni mungkin dulu dia beriman, mungkin dulu tu dia ni, tapi bila dia melalui musibah tu, dia terus keluar daripada Islam. Dia terus jadi kafir. Dia tak nak, dia nak agama yang senang. Dia nak jalan hidup yang senang. Kenapa saya tak masuk Kristian saja lagi senang? Tak payahlah saya nak kena bersolat sampai 5 kali, pergi Jumaat dekat masjid, tinggalkan berpuasa 30 hari, lepas tu bangun pagi-pagi untuk subuh. Semua benda tu tak payah buat. Jadi pergi pada agama yang memberi kesenangan pada mereka. Jadi daripada sini, kalau mereka membuat macam tu, mereka dibinasakan atas perbuatan mereka keluar Islam. Sebab tak sanggup nak terima, tak sanggup memikul tanggungjawab. Sedangkan Allah dah cakap, Allah memudahkan pasal isu agama. Nanti kita pergi. Jadi surah Ali Imran dekat sini. Jadi lepas tu kita pergi. Jadi kadang-kadang Allah berdialog dengan kita ya, tentang sunatullah ni. Dan salah satu sunatullah tu adalah proses evolusi. Sebab evolution, kita selalu gunakan terminologi evolutionary pressure, tekanan evolusi. Tanpa tekanan tu tidak ada evolusi. Sebab tekanan tu yang menyebabkan satu makhluk tu dia naik tangga evolusi, the evolutionary ladder. Sebabkan of the evolutionary pressure, dia dapat naik evolutionary ladder, tangga evolusi. Jadi alam juga boleh menjadi alat dialog penciptanya dengan manusia. Macam alam tu berdialog dengan kita. Sebenarnya Allah yang nak memberi pengajaran pada kita, petunjuk pada kita melalui sunnatu Allah dalam alam semesta. Jadi alam mengandungi banyak tanda-tanda kebesaran dan petunjuk Allah. Jadi ayat-ayat ada banyak yang menyampaikan mesej-mesej yang paling kompleks, lagi halus dan agung daripada Allah. Ya, melalui apa yang kita dapat perhatikan dalam alam semesta. Dan sains hanyalah satu lagi disiplin untuk mengungkap rahsia alam yang terkandung dalam kitab alam. Rahsia yang boleh membawa seseorang itu untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. By the way, this one tulisan saya. Saya tulis nota ni masa zaman masa 90-an. Masa tu bila saya buat tadabbur Al-Quran. Masa tu saya buat sains juga, kerja saya melibatkan, sebab saya background ialah nuklear fizik. Saya kerja dekat lab masa tu, dekat Makmal Asian Lab masa tu. Jadi banyak salah satu kerja saya kena buat environmental assessment. Saya kena pergi turun padang, kita kena perhatikan, kita kena ambil sampel, kita kena buat analisa. Lepas tu sebab kita nak tahu daripada sampel-sampel tu, daripada udara, daripada tanah, daripada air, daripada binatang, fauna dan flora, apa yang mereka nak beritahukan masa tu pada saya dan tim saya, nak beritahu pada kita bahawa sesuatu kerja satu kilang tu berbahaya ke tidak? Adakah dia akan bawa mudarat tak pada generasi akan datang? Masa tu saya buat radiological impact assessment. Masa tu kita kena buat predictive programming. Kita kena buat predictive modeling. Apa yang mereka nak cakap pada kita ni. Kadang-kadang daripada katak tu kadang kita gunakan katak tu, kalau katak tu mati, bila kita letak tu, kenapa katak tu mati? Jadi ada satu benda yang berbahaya sudah timbul dekat dalam moisture, dalam apa tu? Dalam embun. Dalam embun dekat atas daun tu. Jadi dia begitu halus. Alam tu boleh memberitahu pada kita, boleh berdialog pada kita. Dan otak kanan dan kiri adalah metafor tentang kepentingan pengetahuan intuitif dan intelek, realiti dalaman dan luaran yang boleh diperhatikan ataupun secara konsep, teori, yang mistikal ataupun ortodok, yang nyata ataupun yang tersembunyi. Maksudnya tersirat dan tersurat, tersurat dan tersirat. Yang maskulin dengan feminin, semua tu jungle dan genap, langit dan bumi, siang dan malam, masyrik dan maghrib, pasangan berkontras tetapi komplementari.
dan saling melengkapi. Jadi dekat sini yang Allah tanya dalam surah Ar-Rahman, maka tanda-tanda ayat, maka ayat-ayat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan, yang kamu tolak, yang kamu belakangkan. Sebab ini adalah sebagai petunjuk untuk kita. Dan salah satu petunjuk, saya ada 1 minit sebelum kita berhenti kat sini, ialah dekat sini. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, the tanda. Dekat sini dia bawa Allah menurunkan air daripada langit supaya kanal-kanal tu dia membawa air tu bergantung pada kapasiti mereka. Dan banjir tu dia akan mengeluarkan buih-buih yang buruk, buih-buih yang kotor lah. Dan sama juga buih-buih yang kotor tu akan keluar kalau ada apa-apa elemen dia apa kau gitu, melt dia cair dekat api. Maksudnya kan dalam smelting plant kan, kalau kita letak besi tu, kita cairkan dia, ataupun emas, kita cairkan emas tu, apa-apa logam yang kita cairkan, sebenarnya kita nak dapat purification, kita nak keluarkan yang buih-buih yang tak baik tu. Benda tu yang kita kena asingkan. Sebenarnya ini adalah proses pengasingan, proses pembuangan buih-buih, benda-benda yang tak elok daripada benda yang baik. Jadi cara macam inilah Allah menunjukkan kebenaran, membezakan kebenaran daripada kebatilan. Jadi yang buih yang tidak baik tu dia akan dibuang, dan apa yang membawa kebaikan pada manusia akan ditinggalkan. Sebab itulah cara ni lah, kazalika yadribullahul amsal. Jadi macam inilah Allah mengemukakan misal-misal, parable, misal-misal. Jadi dalam awan gelap timbulnya pelangi, dalam petir dan guruh turunnya hujan yang menghidupkan tanah gersang. Jadi kita berhenti dekat sini. Ada apa-apa soalan? Sebab insyaAllah kita sambung, ada banyak lagi yang saya nak menggunakan ayat 214 ni sebagai salah satu pedoman untuk kita. Kalau ada apa-apa soalan, saya nak berhentikan recording.